Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahmaratul Kiptiah binti Uthman dan 3 lagi ahli kumpulan saya bernama Nur Rashikin binti Azman, Nur Hafizah binti Ibrahim dan Husna Izzati binti Abdul Razak akan membentangkan tajuk bagi kajian subjek akidah Islamiah iaitu konsep syahadah dan implementasinya pada masa kini. Okey, masuk kepada pengenalan. Konsep syahadah merupakan aspek yang luas berkisarkan pegangan kita sebagai umat Islam yang mengucap dua kalimah syahadah iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka di dalam kajian ini kami akan menekankan perkara-perkara yang berkaitan murtad, mualaf dan ajaran sesat serta implementasi konsep syahadah pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Rashikin binti Azman dan boleh panggil saya Shikin. Untuk dapatan kajian dan perbincangan kajian kami terbahagi kepada 3, iaitu memahami mengenai konsep syahadah murtad dan mu'alaf. Yang kedua, menerangkan punca berlakunya murtad dan kesan kepada gejala murtad dan menerangkan statistik dalam kalangan orang yang murtad yang berlaku di Malaysia. Yang ketiga iaitu isu-isu yang berkaitan dengan mu'alaf dan murtad yang berlaku di Malaysia. Sila saksikan. Okey, untuk dapatan kajian dan perbincangan yang pertama mengenai untuk memahami konsep syahadah murtad dan juga mu'alaf. Okey, kita pergi kepada definisi syahadah. Okey, syahadah ni pelbagai ulama yang merungkaikan konsep syahadah ataupun maksud syahadah itu sendiri. Okey, pada ulama yang pertama iaitu daripada mazhab Syafi'i yang menerangkan al-syahadah menurut bahasa iaitu hadis ataupun perkabaran yang pasti iaitu khabar qat'i. Yang kedua iaitu daripada ulama al-Ramli yang menerangkan al-syahadah dari segi istilah iaitu suatu perkabaran tentang sesuatu dengan lafaz yang khusus iaitu lafaz asyhadu yang bermaksud aku bersaksi ataupun aku naik saksi. Yang ketiga iaitu syahadah yang berasal dari perkataan syahidah yang mempunyai pelbagai maksud. Okey, untuk yang part yang ini kita dah belajar dekat slide Ustazah Fatimah yang mengenai konsep syahidah ataupun syahadah. Okey, syahadah berasal daripada perkataan syahidah yang mempunyai pelbagai maksud. Yang pertama al-akhbar bermaksud perkabaran. Yang kedua al-bayan yang bermaksud pernyataan. Yang ketiga iaitu al-ilmi yang bermaksud penerangan. Yang keempat ada 2 maksud yang sama iaitu tapi berbeza perkataan iaitu al-iqrar dan juga al-i'tiraf yang membawa maksud pengakuan. Dan yang last sekali iaitu al-i'tiqad iaitu keyakinan. Okey, untuk yang keempat syahadah menurut Dr. Abdul Karim Zaidan yang bermaksud pengakuan, pemberitahuan dan keterangan iaitu pernyataan. Dan yang last sekali daripada ulama al-Syrbini yang menerangkan tentang al-syahadah sama seperti perkataan al-bayinah iaitu sesuatu kebenaran dapat diperjelaskan. Okey, tadi saya ada sebut perkataan al-bayinah. Okey, al-bayinat ni merupakan kata jamak kepada al-bayinah yang diistilahkan sebagai saksi kerana sesuatu hak dapat dijelaskan. Okey, pandangan ni daripada al-Ramli. Okey, kita pergi kepada definisi murtad. Okey, murtad ini boleh didefinisikan sebagai pertukaran agama yang bermaksud menukar kepercayaan dan pegangan daripada satu agama kepada agama lain. Contohnya, orang tersebut asalnya dia beragama Islam. Lepas tu dia pula menukar agamanya daripada Islam tu pada agama lain seperti Kristian, Buddha dan sebagainya. Okey, murtad ini berasal daripada perkataan riddah yang bermaksud kembali. Okey, murtad dari segi bahasa iaitu kembali dari sesuatu kepada sesuatu.
Manakala dalam segi istilah iaitu memutuskan Islam yang bermaksud keluar agama Islam dan kemudiannya memeluk mana-mana agama lain, akidah, ajaran sesat dan menyeleweng. Okey, macam mana seseorang itu boleh terlibat dengan murtad ataupun dia keluar daripada agama Islam? Okey, kat sini terbahagi pada 3, iaitu perkataan, perbuatan dan juga kepercayaan. Okey, menurut Syed Sabiq dari segi menyebabkan murtad itu melalui perkataan. Ianya berlakunya apabila perkataan, ucapan, ungkapan dan percakapan seseorang. Apabila seseorang itu mengucapkan kalimah yang membawa kepada murtad, maka dia mempunyai agenda menolak segala hukum dan prinsip ajaran Islam yang dapat diketahui oleh semua orang. Okey, yang kedua iaitu perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidan yang menerangkan apabila pelaku tersebut melakukan apa-apa perbuatan ataupun sebarang tingkah laku yang dilakukannya boleh membatalkan imannya dengan sengaja. Okey, yang ketiga iaitu kepercayaan. Okey, ia menurut daripada Abdul Qadir Audah yang menerangkan tentang kepercayaan apa menyebabkan orang itu murtad. Okey, daripada akidah ataupun niat seseorang itu berlaku apabila dia mula mengingkari ataupun meragui dalam hatinya tentang kebenaran ajaran Islam. Maksudnya dia tidak percaya Allah ni Tuhannya, ataupun dia tak percaya segala ciptaan ni daripada kuasa Allah sendiri. Okey, macam mana pihak berkuasa ingin mengetahui seseorang itu murtad? Okey, kita boleh tahu melalui 2 perkara, iaitu yang pertama, pelaku tersebut mestilah beragama Islam sebelum ini dan kemudiannya melafazkan kalimah murtad. Yang kedua iaitu memutuskan ajarannya sebelum ini dengan rela hatinya. Sanggupnya dia. Dengan cara itulah pihak berkuasa dapat tahu seseorang itu berlakunya murtad pada dirinya. Definisi mu'alaf. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, mu'alaf didefinisikan sebagai orang yang baru memeluk Islam ataupun saudara baru. Bagi Al-Marbawi, mu'alaf bermaksud orang yang baru memeluk Islam dan ianya berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu alifa, ya'alifu dan ilfan. Seterusnya, pengakuan mu'alaf sebelum dan selepas memasuki ajaran Islam dan juga agama Islam. Di sini saya ambil daripada kisah penghijrahan Wirgen memeluk agama Islam. Wirgen ni merupakan seorang penyanyi Indonesia yang terkenal, iaitu nama penuhnya Wirgen Putra Tambunan, dan secara rasminya dia telah memeluk Islam pada akhir tahun 2013 ketika berusia 27 tahun. Sepanjang dia memasuki agama Islam ni terdapat banyak perbezaan dan juga perubahan yang dirasai dan dilaluinya, iaitu sebelum dan selepas memasuki ajaran Islam, dan antaranya adalah hubungan dengan ibu bapa, perubahan dari segi cara pemikiran serta percakapan iaitu dari segi lisan, seterusnya gaya hidup seperti cara bersosial dan juga akhlak, dan yang paling dirasainya adalah kelapangan hati. Dan kebanyakannya ceritanya berkisarkan tentang hubungannya bersama ibunya, iaitu daripada segi percakapan semua berubah kerana dia lebih banyak menerapkan nilai-nilai Islam, di mana sebelum ni jika dia tidak berpuas hati dengan ibunya, dia akan meninggi suara serta menderhaka. Tapi lepas masuk Islam, semua tu sudah berubah 180 darjah. Senalai orang yang mengaku dirinya Nabi, iaitu Nabi palsu. Pada zaman sebelum Islam, ada seorang bernama Mani, merupakan pengasas agama Manichaisma Al-Maniwiyah. Ia mati dibunuh, disiat kulitnya dan jerami diisi di dalam kulitnya dan digantung oleh Bahram. Seterusnya pada zaman Jahiliyah, Nabi palsu pada zaman Jahiliyah bernama Amru bin Luhayyi dari kabilah Khuza'ah. Dia merupakan pengubah agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi kemusyrikan dan penyembahan berhala, dan merupakan orang yang pertama mengubah agama Nabi tersebut. Seterusnya Nabi palsu pada zaman Rasulullah SAW bernama Al-Aswad Al-Ansi, merupakan seorang dukun daripada Yaman. Dia mati dibunuh oleh kerabat isteri Al-Aswad yang bernama Fairuz pada tahun 11 Hijrah. Dan yang terakhir adalah Nabi palsu selepas kewafatan Rasulullah, antaranya Tuhailah Al-Asadi. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia telah
telah masuk Islam. Kemudian murtad dan mengaku menjadi nabi di Najd. Namun Suhailah sempat bertaubat, iaitu masuk Islam dan kemudian mati syahid dalam penaklukan Persia pada tahun 21 Hijrah setelah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Izzati binti Abdul Razak. Saya akan menerangkan tentang punca-punca orang yang murtad. Antara punca-punca orang yang murtad yang pertama ialah kejahilan tentang ilmu agama ataupun tentang agama Islam. Mereka ini kurang yang tarbiyah dan didikan asuhan daripada ibu bapa dan keluarga. Semasa kecil lagi, mereka yang terkesan dengan yang masuk dalam golongan murtad ni kurang didikan agama. Di mana kita dapat lihat semasa mereka kecil, ibu bapa mereka menghantar mereka, lebih menghantar mereka ke sekolah-sekolah private school di mana di situ kurangnya didikan agama. Seperti mengajar Quran, mengajar tentang nama-nama sifat Allah, tentang keindahan Islam, agama Islam. Mereka tidak didedahkan dengan perkara-perkara ini. Disebabkan itu, bila mereka meningkat dewasa, mereka ni kurang tentang ilmu agama Islam. Jadi, mereka akan merasa Islam itu tidak tersemat dalam hati mereka. Jadi, mereka akan terjebak dengan terhasut dengan golongan orang yang murtad. Okey. Yang kedua, golongan mu'alaf ini yang baru berjinak tetapi diabaikan oleh segelintir masyarakat. Mereka ini terumbang-ambing dan kemudiannya dipengaruhi oleh golongan lain sehingga mendakwahkan mereka untuk kembali semula kepada agama asal mereka. Ini menyebabkan mereka merasa tiada siapa peduli dan mengambil berat tentang mereka. Jadi mereka berasa ingin kembali kepada kepada agama asal mereka. Perkara ini sangat menduka citakan. Yang ketiga, lemahnya keimanan dalam diri serta lemahnya akidah. Kita dapat lihat, masyarakat kini amat mudah untuk dipesongkan oleh golongan yang bukan Islam untuk memurtadkannya. Lebih-lebih lagi jika berkaitan dengan tawaran, habuan, dunia dan sedikit kewangan sehingga mengaburi akan hakikat kebenaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, pengaruh rakan sebaya. Mereka yang mudah terpengaruh dengan anasir-anasir barat dan juga mudah dipengaruhi oleh rakan dan keadaan yang sekeliling. Ini kerana sifat dan tabiat manusia sama ada terpengaruh atau mempengaruhi yang saling tarik-menarik dan terkesan dalam hal tersebut. Sikap mereka yang sering menghasut rakan-rakan sehingga rakan-rakan mereka yang berniat untuk masuk memeluk agama Islam menjadi kabur kerana dengan hasutan mereka yang memburuk-burukkan agama Islam itu sendiri. Perkara ini sangatlah tidak bermoral dan tidak bagus untuk dijadikan ibrahnya. Kesan orang yang murtad. Kita dapat lihat di mana kesan ni dia boleh terbagi kepada banyak aspek. Iaitu yang pertama, kesan dari segi diri sendiri. Yang pertama, terputusnya hidayah dan rahmat daripada Allah kerana
menolak agama Islam serta tidak bersyukur kerana dirinya telah dilahirkan dalam agama Islam ini. Yang kedua, dilaknat dan dibenci oleh Allah atas sikap buruk yang ditunjukkan. Yang ketiga, gugur hak pewarisan, iaitu hak pewarisan antara pelaku murtad dengan keluarganya. Sekiranya salah seorang ahli keluarga meninggal dunia dan dia masih murtad, maka dia tidak dapat mewarisi harta tersebut. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, tidak mewarisi harta, tidak mewarisi orang Muslim akan orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir akan orang Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tidak boleh menjadi wali, yakni sesiapa yang murtad tidak boleh menjadi wali. Mereka boleh mewakilkan wali kepada orang lain yang lebih layak. Terusnya yang kedua, kesan dari segi keluarga. Yang pertama, terfasak perkahwinan. Seseorang yang murtad akan terpisah dengan isteri atau suami. Dan akad perkahwinan tersebut akan tergantung kiranya pelaku murtad itu kembali kepada Islam dalam tempoh iddah. Maka dia boleh bersama-sama semula dengan isteri atau suami tanpa akad yang baru dan tanpa rujuk. Namun begitu, kiranya dia berterusan murtad sehingga tamat iddah, maka akad perkahwinan itu terfasah bermula tarikh murtadnya. Sekiranya selepas itu dia ingin kembali kepada isteri atau suami, maka hendaklah disatukan dengan akad dan mahar yang baharu. Juga dari segi keluarga berlaku masalah hak penjagaan, iaitu hak penjagaan anak, yang mana siapa yang lebih layak untuk menjaga anak tersebut. Yang ketiga, kesan dari segi masyarakat. Kesan ini akan menjadikan masyarakat keliru dan ragu-ragu terhadap agama Islam apabila orang kafir doktrin, iaitu menghasut pemikiran masyarakat Islam ini. Dikhawatiri ramai masyarakat yang keliru tentang kesucian dan keindahan agama Islam ini. Yang keempat, kesan dari segi negara. Musnah institusi agama Islam dan negara apabila ramainya orang murtad berdasarkan kisah Sayyidina Abu Bakar yang memerangi golongan murtad. Yang kedua, pandangan agama lain terhadap negara Islam dipandang rendah oleh negara lain. Mereka akan merasakan agama Islam ini satu agama yang buruk dan tidak perlu untuk disanjung dan dijunjung serta dihormati, sedangkan agama Islam ini sangatlah suci, mulia dengan ajaran yang penuh dengan keagamaan serta buat semua masyarakat dan negara. Contoh dalil Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam sama ada diucapkan itu lahir daripada keyakinannya atau keingkarannya atau untuk mempersenda. Contohnya kita boleh lihat orang yang mengutuk agama Allah, seseorang Nabi, atau dia berkata Islam tidak sesuai dengan kemodenan. Pencipta alam ini tidak wujud. Segala lafaz ataupun kata yang diucapkan ini adalah satu kata yang mempersendakan agama Islam. Kita boleh lihat pada dalil surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Secara ringkasnya, dalil ini menerangkan kita sebagai seorang Muslim dan hamba Allah yang kerdil ini tidak boleh suka hati bermain-main atau bergurau senda dengan ucapan yang disampaikan walaupun hanya hendak bergurau sahaja. Kita tidak boleh bermain-main dengan hukum Islam kerana ia akan memberikan kemudaratan dan kesan yang buruk kepada diri kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Ibrahim, ID 2020952991 akan meneruskan perbincangan ataupun pembentangan. Okey. Saya mulakan dengan kesalahan orang murtad menurut Malaysia dalam undang-undang. Okey, undang-undang jenayah Islam hanya boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah-mahkamah syariah di negeri-negeri di Malaysia. Hanyalah merangkumi hukuman maksimum 3 tahun penjara atau 6 sebatan ataupun 5,000 denda atau kombinasi mana-mana hukuman. Bidang kuasa jenayahnya adalah terhad dan hanya boleh dikuatkuasakan kepada orang Islam sahaja. Jenayah murtad tidak disebut di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah di kebanyakan negeri di Malaysia. Namun, demikian terdapat peruntukan kesalahan keluar agama Islam diguna pakai di beberapa buah negeri. Tidak terdapat penggunaan istilah kesalahan murtad yang diperuntukkan oleh mana-mana enakmen jenayah syariah negeri-negeri, melainkan undang-undang hudud, qisas dan takzir yang cuba dilaksanakan di Kelantan dan Terengganu satu ketika dahulu. Sebagai contoh, kita boleh ambil di negeri Melaka. Melaka telah peruntukkan kesalahan keluar dari agama Islam sebagai satu kesalahan dan bukan murtad. Seksyen 666 1 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 menyatakan bahawa apabila seseorang Islam dengan sengaja mengaku hendak keluar dari Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam, mahkamah boleh memerintahkan orang itu supaya ditahan di pusat bimbingan Islam untuk tempoh tidak melebihi 6 bulan dengan tujuan pendidikan, dan orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak. Jika jika seseorang telah bertaubat, maka taubatnya itu mestilah disahkan di mahkamah dan kemudian barulah dia boleh dibebaskan. Jika bukan seseorang itu bertaubat dalam tahanan, pegawai penjara hendaklah melaporkan perkara itu kepada mahkamah dan taubatnya juga perlu disahkan oleh mahkamah. Manakala di Selangor, enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003 telah memperuntukkan di dalam Seksyen 61 yang ketiga B yang memberikan kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di bawah bidang kuasa halnya untuk mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur. Jika semua pihak dalam tindakan atau prosedur itu antara lain berhubung dengan pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam. Kes-kes yang diputuskan di mahkamah juga telah menekankan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah lah yang mempunyai bidang kuasa mendengar kes-kes keluar agama Islam. Sungguh pun di kebanyakan negeri tidak terdapat peruntukan yang jelas menyatakan demikian. Oleh kerana Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk menentukan kesalahan seseorang itu masuk Islam, maka Mahkamah Syariah jugalah yang mempunyai bidang kuasa untuk menentukan seseorang itu masih lagi Muslim atau sudah meninggalkan agama Islam sebagai agamanya. Seterusnya adalah perkembangan orang murtad. Okey, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai imam yang telah teguh keluar dari Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu masyhur dengan kesungguhannya memerangi kaum yang riddah dengan usaha membentuk 11 pasukan untuk memerangi nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad yang semakin berleluasa sejak kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya murtad yang ada di sepanjang zaman hanyalah masalah yang terpencil. Namun kebelakangan ini orang keluar dari agama Islam sudah menjadi satu gejala, di mana ramai di kalangan umat Islam yang murtad, mereka kurang mengenali Islam. Bahkan ada yang langsung tidak memahami Islam. Orang yang betul-betul mengenali dan memahami Islam pastinya tidak akan meninggalkan Islam, bahkan akan berjuang mempertahankannya. Namun kejahilan telah meminta umat ini dan peluang ini juga digunakan oleh orang bukan Islam untuk memurtadkan sebahagian umat Islam. Bila berlakunya murtad, maka murtad merupakan satu jenayah. Ini kerana orang yang murtad telah mengkhianati akidah kaum muslimin dan merendah-rendahkannya. Perkembangan orang murtad di Malaysia. Sebelum kedatangan British, undang-undang Islam adalah undang-undang negara
di Malaysia. Mazhab yang diikuti ialah mazhab Syafi'i. Evolusi sejarah masyarakat negara ini yang bermula dari Kerajaan Melayu, kemudian ia dijajah oleh kuasa-kuasa asing selain aspek perkembangan pola kehidupan dan kependudukan masyarakat. Maka tidak hairanlah jika masalah pertukaran agama berlaku di negeri-negeri di Malaysia. Sejarah telah menunjukkan proses kristianasi yang dilakukan oleh gerakan misionari yang telah bermula bertapak di tanah Melayu semenjak penjajahan Portugis 1511 Masihi lagi. Ini kerana mereka berazam untuk menukar agama orang Melayu ke agama Kristian. Walau bagaimanapun, proses kristianasi tanah Melayu ini kurang berjaya kerana pada masa tersebut, masyarakat Melayu Islam masih kuat berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka. Selain itu, sistem perundangan Islam juga diperuntukkan dan dilaksanakan di negeri-negeri Melayu sebelum datangnya penjajah British. Di Terengganu, perlembagaan tahun 1911 menunjukkan adanya pengaruh undang-undang Islam. Sebagai tambahan, terdapat undang-undang mengenai penumbuhan mahkamah dikeluarkan pada tahun 1585 yang membuat peruntukan bagi pentadbiran Islam di negeri itu. Ini kerana terdapat batu bersurat yang dijumpai. Selain itu juga telah berundangan Islam diamalkan pada tahun ataupun masa tersebut di zaman Sultan Zainal Abidin. Allahu Akbar. Mahkamah Rayuan di Selangor telah memutuskan bahawa undang-undang Islam ialah undang-undang negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang-undang tersebut. Namun, kedatangan British dan diadakan kanun keseksaan yang mengikut undang-undang di India dan England, maka undang-undang Islam tidak lagi diikuti dan diamal di tanah Melayu. Pada awal kemerdekaan Malaya diharapkan dapat menghapuskan sakit-baki gerakan misionari tersebut. Tetapi peristiwa Natrah pada tahun 1950 menggugat sentimen orang Melayu. Sekali lagi maruah umat Islam tercabar. Bukan hanya orang awam yang telah bantah, malah seorang anggota polis yang bernama Inspektor Taha Kalu telah meninggalkan uniform polisnya untuk bersama-sama umat Islam yang lain menyatakan sikap amarah terhadap usaha memurtadkan Natrah. Peristiwa yang menjadi catatan sejarah penting umat Islam itu amat melukakan hati umat Islam. Tetapi yang menyedihkan apabila kerajaan Malaya ketika itu tidak menjadikan iktibar untuk memelihara kesucian akidah umat Islam Malaya. Hari ini kesan tersebut telah mula dirasai. Generasi era kemerdekaan tidak dibekalkan pendinding iman yang kukuh. Akidah Islam pastikan materialistik. Budaya barat menular ke dalam tampuk pemerintahan. Kesannya akidah umat Islam mula goyah. Mengikut kiraan Malaysia kini, jumlah permohonan untuk murtad adalah 686, manakala permohonan yang diluluskan pula adalah 135 orang. Jadual menunjukkan kesan permohonan murtad pada 2000 hingga 2010. Mengikut data yang dibekalkan, jumlah tertinggi yang diluluskan adalah dari Sabah iaitu seramai 67. Yang kedua adalah Negeri Sembilan iaitu 33 orang. Selangor 99 dan Perak 47. Tiada permohonan murtad dicatat di Kelantan. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu yang berkaitan dengan konsep syahadah iaitu kes murtad Aisyah Bukhari. Pada 19 November 1997, Aisyah telah menelefon ayahnya dengan mengatakan bahawa dia telah menganut agama Kristian. Dikatakan Aisyah ni membuat keputusan sedemikian kerana dia terlalu cinta terhadap teman lelakinya. Di sini boleh dikatakan kita boleh lihat daripada dua sudut pandang iaitu bagaimanakah orang seperti Aisyah boleh murtad dan bagaimanakah kafir laknatullah menggunakan sistem kehakiman Malaysia untuk merampas hak anak orang Islam untuk dimurtadkan. Soalan pertama, Aisyah merupakan seorang gadis yang didedahkan dengan ilmu agama oleh keluarga serta didikan di sekolah iaitu bersekolah di sebuah sekolah agama sehingga tingkatan 6. Selain itu, Aisyah juga menghafal surah-surah penting di dalam Al-Quran seperti surah Yasin, surah As-Sajadah dan juga dia terlibat dalam gerakan Islam di IPT. Dan dia juga mengetahui kelemahan kitab Bible yang digunakan oleh penganut agama Kristian pada hari ini. Dan ayahnya juga merupakan seorang imam masjid. Seterusnya bagi persoalan kedua, bagaimana kafir laknatullah ni
menggunakan sistem kehakiman Malaysia untuk merampas hak anak orang Islam untuk dimurtadkan, iaitu kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Malaya, Kuala Lumpur. Dan Aisyah ni telah melantik seorang peguam Cina Kristian yang bernama Lynette Teo Hui Hong Hyong untuk memberi nasihat kepadanya berkenaan pertukaran agama kepada Kristian dan menyediakan surat sumpah untuknya menolak dan meninggalkan agama Islam. Dan selain itu, peguam tersebut mendakwa bahawa Aisyah telah dikurung oleh salah seorang ahli keluarganya dan telah melanggar hak kebebasan Aisyah untuk menganut agama pilihannya, iaitu agama Kristian Katolik. Malangnya, perlembagaan yang memerdekakan orang Melayu suatu ketika dahulu telah menjerut diri orang Melayu dan juga penganut agama Islam itu sendiri, di mana telah termaktub dalam artikel Perlembagaan Persekutuan, artikel ke-11, bahawasanya warga Malaysia yang telah berumur 18 tahun, genap 18 tahun, dia berhak untuk menukar agamanya. Kesimpulan daripada kisah murtad Aisyah Bukhari ni adalah kita perlulah mempunyai akidah yang kukuh, kerana akidah yang kukuh dan benar itu merupakan tunjang serta pasak bagi seseorang Muslim agar tidak goyah dengan anasi-anasi luar yang mampu merobek keimanan kita sebagai umat Islam. Seterusnya, kejutan budaya dan taksub dengan cinta manusia. Sebagai umat Islam, kita dilarang mengagungkan cinta manusia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dan maka seharusnya kita ni menjadi seorang yang bersederhana dalam apa jua yang dilakukan dan perlu memenuhi dada kita dengan ilmu agar tidak mudah terpengaruh dengan gejala seperti murtad yang semakin berleluasa di negara Malaysia pada hari ini. Seterusnya, isu yang ketiga iaitu tentang cabaran dan permasalahan mu'alaf dan cara penyelesaiannya. Terdapat pelbagai faktor yang berlaku dan puncanya daripada pertama, ahli keluarga. Kita dapat lihat bahawasanya daripada segi ahli keluarga, mereka mendapat tentangan yang hebat daripada keluarga kandung sendiri kerana keluarga mereka tidak bersedia dan tidak dapat menerima lagi penghijrahan golongan mu'alaf ini. Jadi, mereka menganggap anak mereka yang memeluk Islam ini sebagai satu pengkhianatan dan penghinaan kepada keturunan dan perjuangan bangsa kerana bagi mereka ia termasuk kepada perbuatan yang memutuskan ikatan kekeluargaan dan ikatan silaturahim antara ahli keluarga. Mereka ini dihalau pulang ke rumah dan menyebabkan putusnya segala perhubungan sama ada dari segi kekeluargaan, bantuan, kewangan dan hubungan sosial yang lain. Dan kedua, cabaran dari segi masyarakat. Masyarakat kini beranggapan bahawasanya golongan mu'alaf ini sibuk untuk memasuki agama Islam dan mengatakan mereka ini menyusahkan sahaja. Kita mesti tahu bahawasanya golongan mu'alaf ini adalah insan yang dipilih oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Tidak semua golongan yang tidak beragama Islam ini dipilih untuk masuk dalam agama Islam. Hanya segelintir saja yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk memeluk Islam. Kita sepatutnya sebagai masyarakat tentunya menyokong dan memberi sokongan dan dorongan kepada mereka supaya mereka ini seronok dan gembira untuk memeluk agama Islam. Dan yang ketiga, cabaran dari segi perebutan jenazah selepas kematian. Anggota keluarga mereka mendakwa bahawa si mati yakni mu'alaf masih memeluk agama Islam asal mereka, sedangkan pihak berkuasa lebih layak dan mempunyai hak ke atas jenazah tersebut untuk disembunyikan mengikut ajaran agama Islam kerana mereka telah memeluk agama Islam. Jadi anggota keluarga tidak layak untuk menguruskan jenazah si mati yakni mu'alaf. Masalah ini akan memberikan kesan yang besar bukan sahaja kepada si mati yang sepatutnya mendapat hak pengampunan secara Islam, tetapi kepada saudara baru yang masih hidup dan mereka yang bercita-cita untuk memeluk Islam. Ini akan menyebabkan mereka merasa
takut dan khawatir dengan keadaan seperti ini. Di setiap negeri, institusi agama yang berautoriti dalam menguruskan hal ehwal mu'alaf adalah Majlis Agama Islam Negeri iaitu MAIN atau Jabatan Agama Islam Negeri iaitu JAIN. Kuasa tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam yang telah diubah, termasuklah kaedah atau peraturan lanjutan yang telah diadakan di bawahnya. Di samping agensi kerajaan tersebut, terdapat juga badan bukan kerajaan iaitu NGO yang turut ditubuhkan bagi menjalankan fungsi dakwah kepada golongan mu'alaf di Malaysia, sama ada beroperasi di peringkat negeri maupun kebangsaan. Antara cara penyelesaiannya yang pertama, pihak-pihak atasan atau badan-badan dakwah perlulah membantu mereka ini dengan cara mendekati mereka dan mendengar ritihan hati mereka serta dalam masa yang sama memberi nasihat serta motivasi diri kepada mereka. Yang kedua, beberapa juga adalah antara ahli keluarga yang perlu memberi semangat serta sokongan dan dorongan kepada mereka supaya mereka ini tidak merasa rendah diri dan terasa hinanya apabila memeluk agama Islam. Yang ketiga, dalam permasalahan dibuang kerja atau kehilangan sumber pendapatan, pihak NGO yang terlibat boleh menyalurkan permasalahan ini kepada Majlis Agama Islam Selangor MAIS bagi negeri Selangor. MAIS ini telah menyediakan dana yang banyak kepada golongan mu'alaf dan duit itu akan disalurkan kepada golongan mu'alaf. Yang keempat, dakwah secara berhikmah dapat dilakukan melalui metod tinjauan iaitu follow-up secara berskala, sama ada dengan berziarah ke rumah mu'alaf atau menelefon mereka bagi mengetahui keadaan semasa yang dihadapi oleh mereka. Dan yang terakhir, penganjuran program-program dua hala, yakni yang dapat membina tautan ukhuwah serta mu'alaf juga dapat menguatkan lagi keyakinan dan kesugihan mereka untuk berpegang teguh kepada agama Islam ini. Seperti kita dapat lihat pada gambar rancah, pada gambar yang kita letak, berita berkenaan seorang orang kurang upaya yang di mana dia mengalami cacat penglihatan dan kini telah berjaya melanjutkan pelajarannya ke Darul Quran Jakim yang terletak di Kuala Kubu Baru, Selangor, dan yang bernama Tan Mik Fong yang berumur 23 tahun yang sudah memeluk Islam sejak 4 tahun yang lalu dan kini tinggal bersama keluarganya yang bukan beragama Islam. Ibu dan bapanya yang beragama Buddha telah menerima serta menghormati segala keputusannya untuk memeluk agama Islam. Dan juga menghantarnya ke masjid dan mendaftarkannya di tahfiz. Juga turut hadir bersama-sama anaknya semasa anaknya berconvocation di Darul Quran Jakim yang mana telah berjaya menghafal sebanyak 10 juzuk ayat Quran. Walaupun mempunyai masalah penglihatan, ini bukan penghalang untuk dirinya berjaya menghafal sebanyak 10 juzuk Quran. Ini sangat membanggakan ahli keluarganya dan juga membanggakan semua golongan masyarakat yang boleh menjadi satu contoh dan teladan yang baik untuk kita pun bersama-sama menghafaz Al-Quran. Alangkah bahagianya jika semua ahli keluarga yang bukan beragama Islam ini dapat memahami serta menerima penghijrahan anak-anak mereka untuk memeluk agama Islam. Ibu bapa perlulah bertoleransi apabila anak-anak mereka ingin memeluk agama Islam. Ini secara langsung dapat memberikan semangat dan kesungguhan mereka untuk memeluk agama Islam dan masa yang sama dapat mengajak rakan-rakan serta golongan-golongan yang bukan beragama Islam untuk memeluk Islam. Sebenarnya apa yang dapat disimpulkan dalam konsep syahadah dan implementasinya pada masa kini adalah
Masing-masing mempunyai maksud dan kesan-kesannya yang tersendiri. Jadi kita ini sebagai manusia yang telah dilahirkan di dalam agama Islam serta ajaran agama Islam ini sudah tahu untuk berfikir dan memilih yang baik ataupun sebaliknya. Kita sepatutnya bersyukur kerana kita ini dilahirkan di dalam agama Islam. Orang yang tidak dilahirkan dalam agama Islam ini cuba untuk mendalami agama Islam, tetapi kita ini tepuk dada tanda sendiri. Ingatlah dalam diri kita ini bahawasanya kita ini Islam bukan hanya Islam di kat pengenalan sahaja, tetapi hendaklah Islam dengan sebenar-benar Islam. Seperti dengan cara melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ingatlah akan segala ujian dan cabaran yang kita hadapi di dunia ini. Ingatlah seperti kata Ustaz Abilio, Allah uji tandanya Allah sayang kepada kita. Jadi segala macam dugaan dan cabaran yang mendatang, ingatlah setiap bebanan dan ujian itu Allah sayang. Allah itu uji tandanya kita mampu untuk melakukan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Selain itu, kita ini mestilah mempunyai kekuatan akidah serta iman yang kuat supaya kita ini tidak mudah untuk dihasut dan terpengaruh dengan segala macam ajaran-ajaran barat sehingga terpesongnya akidah dan agama kita. Tidak salah untuk kita mengikuti perkembangan segala apa yang kita minati, tetapi janganlah sampai kita ini leka dan lalai sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini. Sekian, terima kasih.